Assalamualaikum semua anak-anak murid cikgu. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini secara offline. Okey, hari ini Cikgu Faiz akan mengajar kamu semua bahasa Melayu, iaitu tajuk berkaitan dengan warisan negara. Apa itu warisan negara? Nanti cikgu akan terangkan dalam rangka ataupun teks yang kamu semua lihatlah di depan mata kamu sekarang. Okey, tajuk ataupun mauduk pada hari ini adalah kepentingan memelihara warisan negara. Kepentingan untuk kita memelihara warisan negara itu adalah mauduk utama pada hari ini. Kita lihat kepada pengenalan dahulu. Warisan kebangsaan merupakan khazanah penting yang telah diwarisi sejak zaman berzaman seperti bangunan Formosa, Tugu Negara, bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur dan Stadium Merdeka. Oleh itu, warisan kebangsaan ini perlu dipelihara demi kepentingan negara kita kerana mempunyai 1001 makna di sebaliknya. Maksud pengenalan di sini, kita perlulah memelihara warisan negara kerana mempunyai pelbagai makna di sebaliknya lah, iaitu elemen-elemen sejarah. Okey, kita pergi kepada rangkap pertama. Antara kepentingan memelihara warisan negara ialah agar menjadi daya tarikan pelancong, sama ada pelancong domestik maupun pelancong antarabangsa. Maksud pelancong domestik di sini iaitu pelancong yang memang rakyat Malaysia sendiri. Misalnya, kamu semua sekarang berada di Pulau Pinang kan? Kamu akan bercuti ke negeri Perak, Johor, Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, Pahang dan sebagainya lah. Tak kisah ke mana pun. Kamu sebagai pelancong domestik, iaitu pelancong tempatan. Manakala pelancong antarabangsa ialah pelancong yang dari luar negara lah. Daripada UK, London, England, Australia, Indonesia dan sebagainya. Alamak saleh minah saleh. Itu kita panggil pelancong antarabangsa. Okey, pengekalan bahan-bahan tinggalan penjajah seperti arca, monumen dan bangunan bersejarah telah menggamit hati para pelancong untuk melihat sendiri tentang keunikan ciptaan masyarakat terdahulu. Senario ini dapat dibuktikan menerusi peningkatan bilangan pelancong di bandar warisan seperti Melaka, Pulau Pinang dan Kota Baru yang amat ketara dalam tempoh 1990 hingga 1997. Jelaslah bahawa warisan negara perlu dikekalkan bagi merancangkan industri pelancongan sekaligus menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Maksud dia di sini dengan kita apabila kita memelihara arca, monumen dan bangunan sejarah, ia telah menjadi daya tarikan kepada pelancong. Bila pelancong datang, nescaya ekonomi negara kita akan naik. Sebab apa? Pelancong akan tukar mata wang mereka. Negara contohnya USD, US akan tukar kepada ringgit Malaysia. Secara tidak langsung ekonomi negara kita meningkat. Di samping itu contohnya pelancong beli cenderamata, sagu hati, kitchen lah kita panggil kan, istilah mudah. Secara tidak langsung ia telah meningkatkan mata wang ataupun meningkatkan ekonomi peniaga-peniaga tempatan kita. Sebab itulah kita perlu menjaga monumen-monumen ataupun bangunan bersejarah kat Malaysia ni. Sebab banyak kepentingan dia, okey? So, jadi pentingnya lah kita menjaga, memelihara warisan negara. Sebagai contoh kat Melaka, Pulau Pinang, Batu Kota Baru, memang telah diiktiraf sebagai bandar warisan. Maksudnya mempunyai elemen-elemen sejarah yang tersendiri. Okey, kita lihat kepada perenggan yang seterusnya. Selain itu, pengekalan warisan negara dapat memupuk semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Apa itu patriotik, cikgu? Yang ni cikgu nak kamu sendiri yang cari maksud patriotik tu. Sehubungan dengan ini, semangat patriotik akan lahir dengan sendirinya apabila generasi muda dapat merasakan keperitan dan semangat perjuangan para pahlawan negara dalam mempertahankan tanah air tercinta. Maksud di sini bila kita menjaga warisan negara ni, dia akan memupuk semangat patriotik kepada masyarakat Malaysia ataupun rakyat Malaysia sendiri. Semangat patriotik ni akan lahirlah bila kita lihat monumen-monumen ataupun bangunan bersejarah yang telah dipelihara. Mesti kita bangganya pejuang-pejuang dahulu. Okey?
Nama-nama pejuang-pejuang yang telah terkorban ada tercatat di Tugu Negara untuk tatapan semua justeru. Jasa muda tidak akan menjadi bagai kacang lupakan kulit kerana mereka akan sentiasa mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dalam mempertahankan negara. Oleh itu, pemeliharaan warisan negara ini sangat penting untuk melahirkan generasi yang berjiwa patriotik dan cinta akan tanah air. Contohnya arca replika lah kita sebut. Macam dalam teks tadi kan dia sebut arca kan. Jadi ini kita sebut arca replika. Arca replika ni contoh dia iaitu Tugu Negara. Itu merupakan arca replika. Iaitu Tugu Negara ni untuk melambangkan tentang ataupun menghargai, menghormati pejuang-pejuang ataupun tumpahnya darah para pejuang lah untuk menyelamatkan negara kita daripada penjajah, untuk memerdekakan negara kita. Justru bila adanya arca replika ni, ia akan meningkatkan semangat patriotik kita lah, melihat kita rasa bangga dan sebagainya kan, sayang akan negara kita. Justru sebab itulah pentingnya kita memelihara warisan negara. Okey, kesimpulannya, sememangnya diakui bahawa memang terdapat banyak kepentingan memelihara warisan negara. Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Justru segala usaha perlu dipergiat untuk memastikan khazanah negara ini tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Sebenarnya banyak lagi, pelbagai lagi faedah ataupun kepentingan kita memelihara warisan negara. Dalam teks yang cikgu tayangkan sekarang ni, hanya beberapa saja, tapi kamu boleh olah lagi banyak lagi sebenarnya manfaat kita, pentingnya kita untuk menjaga warisan negara. Oleh itu, cikgu pada slide seterusnya cikgu akan terangkanlah elemen-elemen sejarah. Contohnya bangunan-bangunan sejarah, cikgu akan bagi contoh agar kamu semua lebih dapat ilmu pengetahuan yang lebih luas. Okey, anak-anak murid cikgu, seterusnya kita akan lihat yang tadi cikgu ada sebutkan, monumen, bangunan-bangunan sejarah. Sebab apa kita kena memelihara warisan negara ni? Sebab inilah bangunan-bangunan sejarah mempunyai nilai-nilai sejarah ataupun nilai dan harga sejarah itu yang memang tak boleh beli dengan mata wang, dan memang merupakan khazanah negara ataupun warisan negara yang patut kita jaga. Yang pertama, gambar kamu tengok ni adalah bangunan Sultan Abdul Samad. Kalau siapa tengok movie KL Gangster, KL Drift lah, apa semua tu mesti pernah tengok ni kan, bangunan-bangunan ni kan. Okey, bangunan Sultan Abdul Samad ni adalah ibarat icing on the cake. Maksud dia untuk Bandaraya Kuala Lumpur lah. Bangunan ini tersegat indah di hadapan dataran merdeka. Pelajar-pelajar boleh bersantai untuk menikmati pemandangan yang lebih-lebih lagi memukau jiwa pada waktu malam. Sebab apa? Ada lampu-lampu lah dekat bangunan ni. Tapi kita doakan supaya COVID cepat habis, kita boleh pergi melawat bangunan-bangunan bersejarah ini. Bangunan bersejarah ini dibina pada abad ke-19, iaitu pada tahun 1893. Bangunan ni telah dibina pada tahun 1893 tau. Lama dah. Bangunan ni memiliki reka bentuk mogul dan moorish dengan pengaruh Islam. Dia ada pengaruh Islam lah kat mana ni? Dekat sini, dekat sini. Kat sini kubah-kubah kan. Ni lah kita panggil pengaruh Islam. Berdasarkan 3 buah kubah yang terdapat padanya. Inilah 1 kubah, 2 kubah, 3 kubah. Inilah kita panggil pengaruh Islam. Jadi bangunan ni merupakan bangunan yang mempunyai nilai sejarahnya yang tertentu. Sebab apa cikgu kata tu? Pada awalnya bangunan ini dikenali sebagai pejabat baru kerajaan. Namun pada tahun 1948, tak salah cikgu, setelah Persekutuan Tanah Melayu terbentuk, ni kamu belajarlah sejarah kan, Persekutuan Tanah Melayu terbentuk ni, bangunan Sultan Abdul Samad dinamakan sebagai Sekretariat Persekutuan. Namun pada tahun 1974 pula, pejabat-pejabat kerajaan negeri Selangor telah dipindahkan ke Shah Alam. Dan sejak dari itu, bangunan ini telah diberikan nama yang baru bersempena dengan nama Sultan Selangor yang memerintah pada tahun, tak salah cikgu, 1857 ke 1898, iaitu Sultan Abdul Samad. Inilah bangunan bersejarah yang memang menjadi daya tarikan pelancong ketika datanglah ke Malaysia. Memang kalau bergambar dekat sini, lawa pada waktu malam nah. Okey, seterusnya iaitu kita lihat ni gambar apa ni? Kalau siapa tahu, ini adalah Muzium Diraja Negara.
Ini adalah merupakan gambar Muzium Diraja Negara. Muzium ini terletak di Jalan Istana, iaitu Muzium Diraja Negara telah berdiri di sini. Di inilah Jalan Istana ni sejak pada bila ni? Lama dah nah. Pada tahun 1928. Lama kan? Bangunan yang bersejarah ini pada asalnya merupakan rumah agam milik seorang jutawan Cina, iaitu nama dia Chang Wing. Bangunan muzium ini telah direka bentuk oleh sebuah firma seni bina yang terkenal dari Singapura lah. Pada awalnya bangunan ni milik salah seorang jutawan Cina, iaitu Chang Wing lah, bangunan Muzium Diraja Negara ni. Muzium yang dahulunya sebuah rumah kediaman ini dia memiliki keluasan 11.34 hektar ya. Memang luas lah. Rumah dengan gaya seni bina zaman itulah, zaman tersebut. Dan memang rumah dia sangat cantik pada ketika itu. Bangunan ini kemudiannya telah diubah sesuai dengan penambahan bilangan bilik daripada 13 kepada 20 buah. Ada berapa? 20 buah bilik. Banyak no. Dan balai menghadap, dapur untuk memuatkan satu orang, satu dewan santapan, 4 bilik tetamu dan 2 balai kemasukan. Ini salah satu merupakan daya tarikan pelancong juga, iaitu Muzium Diraja Negara untuk bergambar ramai-ramai dan sebagainya. Seterusnya, cikgu yakin kamu semua mesti pernah tengok ni. Siapa pernah pergi Perak ni, duduk kat ni? Dia duduk kat Perak je. Siapa duduk lalu highway, pergi Cameron Highland ke, Genting Highland ke, mesti kena singgah ni. Iaitu Kelly's Castle. Iaitu Kelly's Castle ni orang kata macam misteri lah, bantulah kan. Wallahualam. Kelly's Castle ni adalah sebuah bangunan bersejarah yang dibina oleh seorang pengusaha ladang dari Scotland, iaitu William Kelly Smith pada tahun ni dia telah bina oleh apa? William ni dia bina pada bila? William ni dia bina Kelly Castle ni pada tahun 1915. Nampak tak? Lama kan? Inilah kita panggil bangunan bersejarah sebab lama. 1915 kot. Memang lama. Apa sebab apa dia bina ni? Untuk jadikan sebuah iaitu lambang cinta. Lambang cinta kepada isterinya. Dia bina Kelly Castle ni untuk menjadikan satu lambang cinta lah kepada isteri beliau lah. Kalau di India kita ada Taj Mahal, iaitu lambang percintaan. Dan di Malaysia kita ada Kelly Castle, iaitu William ni dia bina Kelly Castle ni pada tahun 1915 untuk menjadikan bukti lambang cinta agungnya kepada isteri beliau lah. Itulah kalau kita sekarang kan cinta dekat seseorang, kita buat apa? Bagi coklat, bagi hadiah kan. William ni dia bagi Kelly Castle dia bina istana besar punya. Okey. Dia bina istana ni, dia nak mengembalikan kenangan di rumah dia masa di Scotland tu. Dia buat kat Malaysia lah untuk menjadi kenangan beliau lah. Jadi secara tidak langsung bangunan ini diisytiharkan sebagai salah satu bangunan bersejarah yang terdapat di Malaysia. Kalau anak-anak murid cikgu nak tahu sedihnya kisah pembinaan Kelly's Castle ni, sebab pembinaan istana ni terpaksa dihentikan secara serta-merta. Sebab apa? Iaitu William lah, Kelly's ni telah mati secara mengejut pada tahun 1926. Istana ni tak sempat siap lagi. Pemilik istana ni telah pun mati. Itu pada tahun 1926. Walaupun istana ni 100% tak siap, istana ini dikatakan memiliki banyak ruang rahsia ya. Termasuklah terowong-terowong bawah tanah. Okey, anak murid cikgu. Seterusnya gambar yang kamu semua lihat ni, iaitu inilah gambar ni. Gambar apa ni? Ini merupakan Masjid Ubudiyah, iaitu bangunan salah satu inilah monumen bersejarah Masjid Ubudiyah. Masjid Ubudiyah ni terletak di mana? Siapa pernah pergi ni? Kalau pelajar-pelajar nak tahu, Masjid Ubudiyah ni dikatakan sebuah salah satu masjid yang sangat cantik ya, terindah di Malaysia. Datang dulu ke sini baru anda tahu berapa cantik
cantiknya masjid ni. Kena mai dulu kat masjid ni baru kita tahu lah betapa cantiknya masjid ni. Asalnya, masjid ni telah dibangunkan kerana nazar Sultan Idris Mushidul Azam Shah I, iaitu Sultan Perak ke-28 yang menjalankan pemerintahan dari pada tahun tak salah cikgu 1887 ke 1916. Masjid yang didirikan di Bukit Candan ini, ni merupakan antara di Bukit Candan. Kat mana tu cikgu? Cikgu beritahu lah, okey. Ia mula dibina pada tahun, masjid ini mula dibina pada tahun bila ni? Iaitu pada tahun 1913. Lama kan? Dengan harga sebanyak kos dia tak salah cikgu iaitu kos pembinaan dia sebanyak RM220. Sebut sendirilah berapa kan? RM220,000. Pada zaman tu lah. Dengan bantuan seorang arkitek iaitu kita panggil A.B. Harburg dan kerja pelaksanaan pula oleh Jurutera Negeri Perak. Jadi masjid ni duduk kat mana? Kat Negeri Perak. Dapatlah kita lihat dekat masjid ni dia ada pengaruh seni Islam, India serta bentuk segilapan yang unik. Segilapan yang unik lah ni kan. Jadi Masjid Ubudiyah ni adalah salah satu monumen bersejarah lah, bangunan bersejarah yang boleh yang merupakan salah satu daya warisan negara yang menjadi daya tarikan pelancong. Seterusnya kita lihat pada gambar ni iaitu ini juga terletak di negeri Perak. Kita panggil Muzium Perak, iaitu salah satu monumen dan bangunan bersejarah yang paling penting. Dah banyak ya sejarah-sejarah dia dalam ni ya. Muzium Perak. Ia terletak di mana? Dekat Taiping saja. Dekat je dengan kita. Sejam lebih dah sampai. Dekat Taiping. Muzium Perak ini merupakan sebuah muzium yang tertua di Malaysia. Jadi inilah bangunan bersejarah kan. Muzium tertua di Malaysia. Tertua ya di Malaysia. Iaitu muzium ni tengah reka bentuk neoclassical Inggeris ya. Sebab apa cikgu kata classical Inggeris ni, nampaklah pembinaan dia kan ala-ala Inggeris kan. Ia merupakan telah dibina pada tahun tak salah cikgu pada tahun telah dibina maafkan cikgu, telah dibina pada tahun 1883 oleh residen-residen Inggeris lah yang berada di Perak pada ketika itu. Inilah cikgu highlightkan oleh residen Inggeris. Sebab itulah dia bentuk macam ala-ala Inggeris kan. Antara barangan yang terdapat di sini adalah artifak-artifak peninggalan Melayu di Perak lah. Sebab tu cikgu kata bangunan bersejarah. Sebab dia ada monumen bersejarah lah, iaitu ada barang artifak peninggalan Melayu. Siapa nak tahu sejarah negeri Perak, masyarakat Melayu di negeri Perak pada zaman dulu, boleh pergi muzium ni. Memang best. Bagi cikgu sangat best. Sebab kita belajar sejarah banyak benda. Kita akan belajar lah. Namun yang paling banyak terdapat di sini adalah koleksi-koleksi botani dan zoologi yang melibatkan spesimen-spesimen haiwan besar kecil hinggalah kepada gajah. Inilah macam cikgu kata lah, banyak tentang sejarah-sejarah zaman dulu lah, iaitu kehidupan masyarakat Melayu Perak pada ketika tersebut lah. Okey, seterusnya. Ni mesti semua tahu kan gambar apa ni kan? Iaitu kota Famosa. Dekat mana ni? Cikgu rasa cikgu tak kita pun hampa tahu dah. Iaitu di Melaka, paling terkenal lah kan. Ini adalah monumen ataupun bangunan bersejarah yang paling penting. Memang banyak bangunan bersejarah di Malaysia, tapi kota Famosa ni boleh dikatakan yang selalu menjadi sebutan ramai lah. Tak kira lah sama ada pelancong domestik, tempatan ataupun pelancong antarabangsa. Kota Famosa adalah sebuah kota yang telah dibina pada tahun 1511 ya. Dibina pada bila ni? Dibina pada lama ya, 1511. Menggunakan buruh-buruh pasaan sebab tu di bawah taklukan Portugis. Apa dah? Kita belajar bahasa Melayu, kita belajar sejarah. Sebab tu yang uniknya bahasa Melayu ni. Kita belajar banyak benda.
Namun begitu, kini bukan keseluruhan kotak ini dalam keadaan yang sempurna. Kerana satu-satunya struktur, dia dah tak sempurna tau bangunan ni. Kerana sebab apa? Struktur yang masih dalam bentuk asal hanyalah pintu gerbang kotak ni, iaitu pintu gerbang Santiago. Ni je pintu gerbang dia. Dia tak lengkap pun bangunan dia sebab dia ada pintu gerbang dia saja. Dikatakan bahawa pintu gerbang ini adalah struktur Eropah yang tertua di rantau Asia ya. Tertua di rantau Asia. Wow. Bangunan telah pun berusia lebih daripada 500 tahun. Lebih 500 tahun dah. Lama sangat dah bangunan ni. Ni pintu gerbang je pun. Masih teguh berdiri sampai sekarang lah. Menggunakan antara jenis batuan yang paling kukuh, iaitu batu lada ataupun batu elektrik yang agak sukar untuk dicari. Ni memang merupakan salah satu bangunan bersejarah yang paling penting. Sebab tu lah cikgu kata kita kena pelihara warisan negara. Sebab benda-benda ni semualah. Sebab tu lah kita kena pelihara warisan negara. Okey, anak-anak muda cikgu, yang terakhir cikgu akan terang bangunan-bangunan bersejarah yang terdapat di Malaysia, iaitu Muzium Perang. Dekat mana? Dekat negeri kita sendiri, Pulau Pinang, iaitu dia terletak di Batu Maung. Kita panggil, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil War Museum. Okey, Muzium Perang ni adalah tempat asal kubu tentera British sebenarnya, yang dibina oleh British pada tahun dibina pada tahun 1930. Lama jugalah kan. Tujuan British bina ni adalah untuk melindungi Pulau Pinang dari serangan musuh, terutama dari Selat Melaka. Kubu ini dibina oleh banduan-banduan yang mengambil masa 7 tahun. 7 tahun baru siap kubu ni. Lama kan? Lama sebab dia menggunakan banduan-banduan yang telah ditahan lah. Bagi mengelakkan rahsia pertahanan kubu ini terbongkar, banduan-banduan tersebut akhirnya dibunuh agar kerahsiaan kubu dikekalkan. Nampak tak betapa hebat, betapa kejamnya pada zaman tersebut. Dia nak rahsiakan daripada kelemahan-kelemahan muzium ni. Banduan-banduan yang bina muzium ni, pada akhirnya bila dia siap, mereka akan kena bunuh. Sebab apa? Untuk merahsiakan bangunan-bangunan kubu ni lah, kelemahan ataupun tempat-tempat perlindungan dan sebagainya. Kejam kan? Banduan yang dah lah mereka bina 7 tahun. Dah siap muzium ni, kena bunuh pula. Itulah nilai dia, nilai sejarah dia lah yang kita dapat nilai lah. Pada tahun 1942, kubu ini jatuh ke tangan tentera Jepun selepas pertempuran yang sengit. Tentera Jepun menjadikan kubu ini sebagai pusat tahanan dan penyiasaan selama lebih kurang 2 tahun sebelum menyerah kalah kepada tentera Berikat pada tahun 1945 yang menandakan tamatnya Perang Dunia Kedua. Jadi kita dapat lihat betapa pentingnya bangunan tempat bersejarah ni, iaitu warisan negara yang perlu kita jaga sebab dia punya nilai sejarahnya yang tertentu yang memang tak boleh beli dengan mata wang. Iaitu kita lihatlah macam mana prosesnya berjalannya muzium ni dari segi pembinaan, perampasan kuasa Jepun, British dan juga Berikat. Okey, kalau kamu semua lihat ni adalah salah satu tempat hukuman gantung sampai mati ya. Tempat hukuman gantung. Tempat hukuman gantung sampai mati. Ni ya. Memang wujud pada zaman dulu. Pada zaman tu lah, ni lah adalah tempat dia bergantung. Ni lah tahanan-tahanan sampai mati. Okey, ni merupakan bangunan pejabat tentera. Bangunan pejabat tentera lah, iaitu pejabat-pejabat, orang-orang yang duduk kat sini lah, tentera-tentera lah, pegawai-pegawai kita panggil kan. Okey, seterusnya ni. Ini adalah bangunan penjara. Pada zaman tersebut lah, penjara pada zaman tersebut. Siapa kata Penang tak ada apa benda-benda penjara kan? Ni, nanti bila ada COVID reda sikit, kamu semua ajak mak ayah ke, adik-adik ke, abang kakak ke, datang melawat Muzium Perang ni. Kita lihatlah nilai sejarah pada zaman tersebut. Ini adalah bangunan penjara dia. Inilah penjara-penjara yang disimpan tahanan.
Ni apa pula ni? Bukan dalam PUBG ada tak? Cikgu tak pastilah kan. Ini merupakan gun lah, machine gun yang untuk menyerang musuh lah dari atas. Ia telah dipasang pada tahun 1941. Unik kan? Inilah dia untuk serangan musuh lah dan sebagainya. Yang ni adalah kita panggil salah satu benda yang paling seram dekat muzium perang, iaitu laluan sempit. Sempit ya laluan ni, kena merangkak dah. Laluan sempit kubu bawah tanah. Inilah tempat rahsia dia. Lepas nak lindung, nak sorok daripada pengganas kan. Dekat sinilah, iaitu kubu bawah tanah lah, kena merangkak. Ni hampa kena merangkak kat sini. Inilah kubur rahsia dia. Sebab tu dia pegawai dulu bunuh bandar-bandar yang buat muzium ni, tak mau tahu rahsia ni agar tidak tersebar. Jadi sebenarnya muzium ni pun di Pulau Pinang pun mempunyai nilai sejarahnya dan merupakan warisan negara untuk diceritakan kepada masyarakat luar dan sebagainya. Jadi sebab itulah cikgu kata pentingnya kita menjaga khazanah negara, iaitu warisan negara, sebab mempunyai nilai-nilai estetika. Apa itu estetika? Keindahan, nilai sejarahnya yang tertentu yang tidak boleh dibeli dengan mata wang ataupun sebagainya.